you cannot go on. You feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so
Begitu, insyaAllah. Boleh faham ya? Itu maksud dia. Ubat dia, cari kawan yang soleh juga. Sebab Nabi kata, orang yang berkawan dengan, jangan berkawan dengan si tukang besi. Maksudnya orang-orang yang boleh mengundang kekotoran, ya, mengundang busuk, hamis besi itu. Tapi kawanlah dengan orang minyak wangi, menjual minyak wangi, sekalipun kita tak beli minyak wangi itu, tapi kesan daripada wangian itu akan meresap kepada baju kita, pakaian kita, badan kita. Maksudnya berkawan dengan orang-orang yang soleh, orang yang baik-baik, insya-Allah. Ini jangan salah faham tuan-tuan ya. Kalau sebagai da'i, sebagai pendakwah, sebagai para tuan guru, para ustaz, dia perlu ada satu kekuatan dalaman, ya, kekuatan batin nama dia. Bila ada kekuatan batin ini, insya-Allah kita berkawan dengan siapa pun kita tak berpengaruh. Kita tak terpengaruh, malahan kita yang mempengaruhi mereka. Ya. Kalau orang soleh dengan orang soleh saja, tuan guru dengan tuan guru saja, macam mana nak jadi orang baik, orang yang jahat? Ini perlu pada persahabatan, perlu pada kawan, perlu mendekati supaya dia menjadi baik juga. Begitu kaedah. Tapi ada kekuatan dalaman. Macam mana kita nak tahu ada kekuatan dalam? Tak cuba kita tak tahu. Try tengok mendekati sama ada kita ditarik ataupun kita yang menarik. Begitu. Boleh faham ya? Saya buat contoh. Contoh ni besarlah. Contoh hebat. Zaman dahulu kala Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya ada cerita dah banyak kali ini, tapi tak apa, ulang-ulang, benda ini boleh buat panduan. Waktu remajanya, satu dia mak dia pesan, mak dia nasihat dia waktu dia nak pergi belajar ke luar negara, waktu remaja lagi. Mak dia kata kepada Abdul Qadir Jailani ini, Syekh Abdul Qadir Jailani, dia kata, nak pergilah ke mana-mana bumi Allah ini, jangan kamu bercakap bohong. Itu pesanan mak dia. Jangan bercakap bohong walau dalam keadaan apa sekalipun. Sama ada membahaya diri kamu ke apa ke sebagainya, jangan peduli. Cakap benar. Mak dia pesan. Sebab mak dia juga adalah seorang yang soleh, didikan daripada bapa yang soleh juga, waliullah juga, sehingga lahirlah seorang anak yang soleh, Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Panjang cerita dia tuan-tuan. Kata mak dia, awak jangan bercakap bohong nak, walau apa keadaan. Maka ketika dia nak pergi berangkat belajar, macam anak kita lah nak pergi belajar luar negara ke mana kan, dulu berjalan di padang pasir, tak pergi jalan, duduk di satu negeri Jailan. Jailan ni negeri mana ya? Ghailan, kalau bahasa Arab kata Ghailan. Tak apalah, dia nak pergi belajar tu, mak dia jahit baju, di baju dia 3 keping wang emas, kata setengah 12, kita ambil hak kecil lah, 3 keping wang emas jahit di baju dalam. Kawan dulu jahit ikat ke apa ke tak kisahlah kan, masukkan sekeping wang emas, jahit ataupun ikat, jalanlah ikut rombongan perdagangan ini, orang berniaga pergi ke negara lain. Begitulah suasana di negara padang pasir ni, begitu keadaannya dulu. Pergi yang naik unta je, yang berjalan kakinya ramai-ramai rombongan. Bila pergi, mereka rombongan ini ditahan oleh penyamun di padang pasir tu. Memang padang pasir ini dulu ada penyamun. Lebih kurang macam penyamun cerita pada matu ni jugalah. Duduk di gua-gua batu, samun. Jadi bila menghadap rombongan ini, ditahan oleh penyamun. Penyamun tanya mereka ini, apa yang kamu bawa? Dia kata tak ada apa-apa.
Saya tak ada duit, tak ada apa, hanya barang sikit ni saja. Periksa tengok ada duit emas lah apa semua, rampas oleh penyamun ni. Akhir sekali sampailah kepada anak muda kecil ni. Dia panggil ya ghulam. Orang Arab kata panggil anak-anak budak ni, dia panggil ya ghulam. Wahai budak, dia kata, apa yang kamu bawa? Dia kata, saya ada 3 keping wang emas. Itu dia bercakap betul. Mak dia pesan jangan bercakap bohong. Saya ada 3 keping wang emas, saya nak buat bekal pergi belajar. Penyamun itu pun tersentak, tuan-tuan. Fikiran dia, yang tua-tua bakar ni semuanya bercakap bohong, sampai ke budak remaja ni pula bercakap benar. 3 keping wang emas, periksa betul. Kagum tak? Rasa hebat dia tu. Ini dipanggil dalam bahasa Arab, dia panggil syaraf. Syaraf tu maknanya kemuliaan, ya, kehebatan. Tengok air muka dia dan sebagainya, kita tengok hebat. Itu budak lagi. Pasal mak dia kata jangan cakap bohong. Walau kan nak bunuh kan, nak apa kan, nak rampas ke apa ke, jangan cakap bohong, cakap betul, cakap benar. Baiklah. Seterusnya dibawa yang hak tua-tua bakar ni semua dirampaslah barang mereka, pergilah ke mana-mana. Kemudian sampai ke budak ini pula dikata 3 keping wang emas, dibawa kepada raja penyamun. Ketua dia sekali, yang besar sekali, duduk dalam gua sana. Ketua tu pula tanya lagi, apa yang kau bawa wahai budak? Dia kata, saya ada 3 keping wang emas. Hai, bukan cadang-cadang orang ni, tuan-tuan. Apa kita tiru sekat mana mampu. Okey. Kemudian dia orang baik. Orang jahat tu dia kuasai jadi baik. Ini yang kita point yang kita nak. Allah serak sangat. Dia boleh menguasai. Boleh faham ya? Kita tak boleh menguasai orang. Kita tengok budak nakal di tepi jalan, kita tak mampu nak menguasai dia tu. Pergi ke kelab judi ke apa, kita tak boleh nak menguasai, sebab kita tak ada kekuatan. Itu sebenarnya. Boleh dia bergaul, dia kata ketua penyamun ni, saya nak tahan kamu. Masya Allah. Kami nak tahan kamu, tolong ajar kami beragama ni. Itu dia. Tok guru macam kamulah yang aku nak cari. Setuju? Setuju. Tengok tuan-tuan, mengajarlah anak muda ni. Ayah tua-tua bakar, ayah penyamun-penyamun ni boleh jadi pandai, tuan-tuan. Dari penyamun bertukar menjadi ahli ibadah. Itu. Tengok tuan-tuan, saya tertarik dengan kisah ni bukan apa. Saya kaitkan dengan 2-3 perkara. Pertama sekali, kekuatan jiwa. Kekuatan satu anak soleh tu, ya ialah, tapi kekuatan dalaman dia tu, dia tak berubah. Dia masuk dalam galangan penyamun, penyamun jadi baik. Faham tak? Kalau kita tak ada kekuatan, masuk dalam golongan penyamun, dapat duit banyak-banyak, kita pun ikut jadi penyamun. Takut jadi macam tu. Jadi sebab itu, untuk orang yang lemah macam kita ni, carilah sahabat yang soleh. Di mana kita boleh dapat? Di masjid, InsyaAllah. Walaupun ada 1-2 masjid dia mari nak curi beg saja, ada juga, tapi itu jarang-jarang jumpa. Sebab itu bila di masjid ini, jamaah masjid ni, pandangan saya, hendaklah kita ada satu kesatuan dan perpaduan yang tidak berdaftar atas nama masjid. Tengok sini, oh saudaraku, ini saudaraku, ini saudaraku, ini semua saudara kita belakang. Jadikan lebih daripada macam adik-beradik. Kalau ada kenduri kenara, semua hadir ramai-ramai orang masjid. Kecuali tak dijemput lah, begitu. Kan senang. Siapa yang memimpin? Imam.
dengan Bilal. Sebab apa saya kata Bilal? Imam tadi membaca, contoh imam membaca, akhir sekali dia kata waladdallin. Apa kita kata? Amin. Apa makna amin? Mana yes, you memang betul. Begitu. Nanti imam baca waladdallun, amun, tak betul. Misal kalau imam salah tak boleh ikut. Gitu. Imam itu betul. Imam baca dengan betul, ikut ilmu yang ada sedikit sebanyak pada kita, kita kata betul. Kita tak katalah kau yang betul, tak boleh kata begitu. Misal amin, maknanya perkenankanlah permintaan kami beramai-ramai. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Itu doa kita bersama. Jadi soleh kita insya-Allah. Bayangkanlah kalau masyarakat, contoh saja ya, masyarakat Greenwood ni, jemaah masjid sini semua orang soleh, semua sekali. Kalau berlaku jenayah bukan orang sinilah. Begitu sedang. Tak tahulah mari di langit mana, wallahu alam. Boleh hukum begitu. Kalau berlaku benar kebajikan semua orang kawasan masjid Rahimah, saya buat misal saja. Tapi belum lagi. Belum sampai ke tahap yang kita nak tu lagi. Belum lagi. Pasal pakai saya kata tak sampai. Dia nak kepada imam ketika dia nak kahwin anak dia. Masa tu dia nak pada imam. Dia nak ada kematian, mak dia mati ke, isteri ke, suami ke, baru dia nak pada tu imam. Masa tu dia merisondol imam. Imam tolonglah saya buat tahlil sikit, mak saya mati begini. Sebelum lepas pada itu dia tak peduli ke imam. Itu dah panggil masyarakat hypocrite. Understand? Ni bukan saya kata, saya buat umpama macam begitu. Jadi kita naknya seluruhnya ikut nada satu saja, iaitu imam kata siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Minta doa jalan yang lurus, jalan yang diredai, jalan yang baik. Lalu kita berkata amin semua sekali. Itu perselapah amin. Amin itu makna perkenan. Perkenankanlah doa kami ya Allah. Sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kebaikan, jauhi daripada sebarang maksiat, berlaku perkara kemungkaran. Kalau boleh kita rasa benci itu cukup baik. Setiap individu tengok maksiat kita rasa benci. Benci itu maksudnya bukan kita reject dia. Benci maksudnya kepada perbuatan maksiatnya, bukan kepada orangnya. Itu contohnya. Kita jalan-jalan bawa kereta ke apa di mana-mana, kita tengok orang mendedahkan aurat. Ini selalu jumpa dengan kita. Jangan kata oi cantiknya, itu berarti kita merestui dia. Kita kata aku benci, hati kata, paling tidak pun hati, aku tak suka perbuatannya itu. Cari jalan mengatasi macam mana. Itu dipanggil jamaah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadilah kamu satu jamaah yang menyeru kepada ke arah kebaikan, ke arah kebaikan dan kebajikan, insyaallah. Jadi kita sekarang ni sudah jadi masyarakat nafsi-nafsi. Kau lah, akulah. Kau punya nantilah hukumannya di depan Allah nantilah. Aku tak mampu nak buat apa-apa. Itu kita sudah kalah. Tak jalih jadi macam Syekh Abdul Qadir Jailani tadi tu, yang kita cerita tadi. Dia seorang anak muda tu boleh membetulkan penyamun. Bayangkanlah, hasil pagi petang makan hasil penyamun, hasil samunan. Saya baca-baca ni, dia bukan Nabi, tapi dia ada satu kekuatan dalaman dipanggil.
Tadi pun saya bercakap di Masjid Bukit Aman tadi, lebih kurang tajuk macam ini juga. Kekuatan ni bukan sekadar kekuatan fizikal, tuan-tuan. Biasanya kita ni bergantung dengan kekuatan fizikal. Contohnya kekuatan ilmu kebal ke, tenaga ke, senjata moden ke. Saya cakap sana macam tu lah. Tak cukup. Tak cukup. Kena asuh orang Islam, semua anggota orang Islam ni tak kira siapa, menjadi orang Muslim mukmin yang soleh sebenar-benarnya. Dengan solat pertama sekali, dengan belajar. Ya. Biasalah kalau di sana tu. Budak-budak aja turun mari belajar. Hak yang bos-bosnya, pengarah-pengarah semua tak turun. Macam mana? Bayangkanlah. Ini bukan kita menghina dia. Mana-mana pun begitu. Tuan-tuan kan biasa dia pejabat dulu. Ya tak? Kalau guru ustaz datang, siapa yang datang? Yang datang mengaji tu orang bawah. Kumpulan C, gagah-gagah kumpulan 41 lah begitu. Tak tu hak yang pengarah-pengarah, ketua pengarah ada dia pejabat dia. Dia tak turun. 5 minit, 10 minit pun tak boleh nak dengar ceramah. Macam mana? Ini masalah kita, masalah umat. Sebab itu saya selalu sarankan, maaf saya cakap, kita disuruh berdoa apabila MH370 hilang. Jatuh di mana wallahu a'lam. Kata di Laut India Selatan, cari pening kepala, habis berjuta. Menurut duit AS yang baru ini, yang saya dengar 2 malam lepas ke, 180 juta AS. Bayangkanlah Malaysia berapa? Australia, duit Australia 180 juta. Okey, tak jumpa juga. Bayangkan duit dah habis berapa banyak. Okey, tak apa, kita cari lagi, tak putus asa. Sebab Tuhan kata jangan kamu putus asa. Wala tayasu min rauhillah. Jangan kamu kecewa dengan rahmat Allah. Mungkin berjumpa di mana-mana. Kita orang biasa ni diperintah suruh buat apa? Berdoa, sembahyang hajat, baca Yasin dan sebagainya. Hanya nak sembahyang gaib dia tak boleh lagi. Sebab tak pasti mati ke tak lagi. Apa kalau ustaz kata kalau dah terjun dalam laut, dalam kapal terbang begitu mati? Itu adat. Hukum Allah kata hidup. Ya, Nabi Yunus dalam perut ikan mati tak? Tak mati. Nabi Ibrahim dalam api mati tak? Tak mati. Allah boleh buat apa saja. Kun fayakun. Adat kata mati, tapi adat tak boleh pakai. Mesti pasti. Sebab itulah. Tapi sekadar nak baca Fatihah keselamatan, baca Yasin minta selamat dan sebab itu boleh, tak ada masalah. Okey. Kemudian orang sembahyang hajat. Masjid ni pun buat sembahyang hajat. Betul tak? Okey. Saya nak tekan begini. Syarat-syarat nak minta kepada Allah ini, mestilah kau semua sekali kita ni bersih jiwa dulu. Siapa yang nak minta? Semua masyarakat Malaysia yang beragama Islam. Yang agama bukan Islam tu dia punya pasal lah. Nak pergi minta ke tokong dia akan nak minta apakah itu pulang pada dia lah, hak dia. Tapi kita orang Islam, bukan kata kita orang masjid saja, malahan semua sekali, termasuk daripada golongan atasan, raja ke, agung ke, minta maaf saya sebut, nak misal saja, Perdana Menteri ke, bini Perdana Menteri ke, bini Menteri-Menteri ke, semua datang kecuali Yauzur saja. Jangan marah. Ni kata apalah ustaz ni duk tegur pemimpin kami pula. Tak. Cara yang tulen. Sebelum itu kita arahkan supaya puasa 3 hari. Kerajaan lah arah. Pertama sekali Perdana Menteri lah atau Sultan sendiri 3 hari puasa.
Katalah umpamanya malam ni kita nak buat, sebelum tu 3 hari kita puasa sunat, bersihkan jiwa, banyak berzikir di rumah lah. Malam itu, malam ketiga tu buka puasa ramai-ramai di masjid ataupun di rumah pun tak kisahlah. Sibuk sangat kan, 3 hari puasa, dan hari yang ketiga itu berkumpul ramai-ramai di masjid masing-masing. Yang Masjid Rahimah, cara Rahimah, Masjid Amaniyah, Masjid Negara, Masjid Putrajaya, mana-mana saja berkumpul semua sekali, kecuali wanita yang uzur saja. Ya, budak-budak kecil pun tak payahlah, ini nak buat perkara penting sangat, kalau nak datang juga tak ada masalah. Jadi semuanya mohon keampunan 100 kali. Istighfar antara maghrib dengan isya tu dipimpin oleh imam, astagfirullahalazim 100 kali, betul-betul munajat dengan Allah. Orang besar, orang kecil, saya sebut sekali lagi. Ada kita buat begitu? Tak ada. Tinggallah kapak lebay yang berserban duduk di masjid nilai itu saja. Yang lain lagi beribu, berjuta lagi duduk buat maksiat. Kalau betul-betul nak carilah. Okey, selesai, lepas tu masuk isya, sembahyang isya. Antara maghrib dengan isya tu berhenti dulu pengajian, istighfar banyak-banyak, mohon keampunan kepada Allah. Lepas tu lepas solat isya, solat hajat dengan bersungguh-sungguhnya. Solat hajat ni ada 12 kaifiat sebenarnya, tapi kita ambil kaifiat yang ringan saja macam kita dah buat. Di paling tidaknya pada sujud yang akhir itu, sujud akhir 2 rakaat dan sujud yang akhir, kita diam sekejap situ, doa kita dalam hati, jangan dalam bahasa Melayu ya. Doa dalam Melayu pun tak apa, tapi hati mohon kepada Allah, mintalah dipertemukan, apa-apalah sama, insya-Allah kita serahlah kepada Allah. Lepas tu cari secara fizikal, okey, nak menyelamkan, nak lepas apa ke, begitu gini macam-macam nak cari, boleh cari. Inilah yang dimaksudkan kata Muaz bin Jabal, saya kalau tali unta saya hilang pun saya cari dengan apa nama, dengan Al-Quran. Dia kata, ajaran Quran kata begitu, kita buatlah. Tapi belum ada orang memimpin macam itu, tak tahulah pula. Malam-malam ramai-ramai, tapi yang hak besar-besar tu duduk di rumah tak datang juga. Nak datang pada itu boleh, bukan disibuk sangat pun boleh. Kita cutikan dulu benda-benda yang lain khas untuk itu saja. Wallahu a'lam. Kita azan dulu. Allah Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن
محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذا الكتاب للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian, sebagai penuntut saya membawa sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Maksudnya, perbaharuilah oleh kamu akan iman kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Maka menunjuk yang demikian itu atas bahwasanya jadilah baginya debu maksiat dan kotor mukhalafah, dan tiada unsur yakni suatu yang bercampur yang najis suci akan dia oleh air, terkadang-kadang tidak suci akan dia melainkan dengan apa seperti emas apabila adalah padanya campuran tembaga seperti yang demikian itu seterusnya. Jadi maksudnya kita nak bersih jiwa kita ini ialah dengan banyak kalimah la ilaha illallah itu di mulut kita selalu. Berzikir dia panggil. Ya. La ilaha illallah. Buatlah beratus kali, beribu kali pun tak jadi masalah. Banyak lagi baik. Seorang diri kita buat. Ya, di ketusunyi buat tasbih kita ni di tangan kita. Satu pusingan ni 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu. Kalau salah duk ambil yang macam-macam hu ya lah, tak perlu ya. Ambil yang betul saja. La ilaha illallah. Insya-Allah akan tajdid, akan membaharui keimanan kita, memperkuatkan keimanan yang sedia ada pada kita dengan ucapan itu saja. Bila iman sudah kuat, syariat akan kuat. Begitu. Iman itu akan memperkuatkan syariat. Maknanya amalan kita ni, kita rasa rajin, kita rasa bersemangat, kita rasa nak buat lebih banyak. Itu hasil daripada zikrillah. Penawar dia gitu saja. Selain daripada kita minta itu ya juga ya. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Begitu. Perbaharuilah ataupun tambah nilailah iman kamu itu dengan kata la ilaha illallah. Banyak-banyak. Lagi banyak lagi baik. Jadi bila kita cakap itu akan membersihkan hati itu. Saya selalu sebut dalam kitab-kitab tarekat tasawuf ini tuan-tuan, umpamanya dosa itu dalam mangkuk ni,
hati kita tu. Umpama dia selama ni isinya dengan maksiat dosa, hasad, dengki, iri hati, macam-macam dalam hati kita tu. Kotor dah hati kita? Kotor. Tapi kalau tuan-tuan ambil secara fizikal, pergi operation, tengok tak ada apa pun hati kita, biasa saja. Itu zahir. Yang nak tu maksud kata Allah tu, kotoran hati kita dalam seolah macam mangkuk hati kita. Nak keluar benda itu dengan la ilaha illallah, sedikit sebanyak akan terhikis, terhalau keluar. Gitu. Sekali kita ucap malam ni keluar separuh ke, tu pulanglah kepada Allah nak buang banyak mana dari hati kita tu. Bila bersih itu semua, barulah benda yang ma'ruf, benda yang baik, benda berkebajikan, solat, puasa, zakat, haji akan bersinar di situ. Dia nak masuk tempat kotor, payah. Senang je tuan-tuan. Kerbau kita, kambing kita, kalau kita suruh masuk dalam kandang yang di dalam tu ada rimau, ada singa, ada beruang, ada serigala, takkan dia masuknya. Sudah dia tahu bahawa di dalam tu serigala akan mamah dia, akan makan dia. Dia tahu. Samalah juga dengan hati kita tuan-tuan. Saya umpamakan, mana hendaklah kita membersihkan hati kita insya-Allah dengan qauli la ilaha illallah. Dan lain-lain lagi lah. Bukan itu saja, maksudnya solat kita, puasa kita, zakat kita, ada duit pergi ke haji, pergi ke umrah, banyak bersedekah, membersihkan setiap masa sampai bersinar, barulah tersinar wajahnya. Itu hak Allah. Allah nak bagi ambu manisnya, aku tengok berkenan, tengok. Sebab tu kita tengok orang hebat-hebat, dia tak susah hati. Tengok okey pun. Air ada pun dia susah, tak susah hati. Ada lagi dia seronok. Sama. Tengok. Berhatilah, kita perhati tengok orang-orang hebat-hebat. Payahlah ni nak cari yang hebat-hebat betul-betul ni payah. Tapi insya-Allah kalau ada, kita tengok mesti ada rahsia yang dia buat. Amalan apa yang dia buat? Tak lain tak bukan ialah dia dengan membanyak zikrillah. Sebab itulah ulama-ulama dulu dia buat majlis zikir. Mau tahu kadang-kadang budak-budak muda ni dia mari tahu ini Nabi tak buatlah apalah sebagai. Orang alim duk buat tu dia ambil daripada hadis umum. Macam mana nak pimpin orang suruh berzikir? Kan senang tuan-tuan. Semua kaki sabung ayam lah, kaki judi lah dalam kampung itu. Macam mana nak ajak mari ke majlis ni zikir tu? Sama ada di masjid, sama ada di surau, sama ada di rumah. Cara macam mana? Cara lain tak bukan dia buat kenuri, doa selamat, doa arwah dan sebagainya. Maka dia panggil lah. Malam ni tolong panggil, padah lah dia panggil. Orang Kedah kata padah. Padah ke semua, suruh datang semua. Sebab esok dia pun mak dia mati nak pernah padah juga. Jadi dia kata macam itulah dia mari berzikir. Pada masa itu dia tak semayang pun dah, apa pun dah ada. Dia punya ketayak itu dah naik 2-3 warna dah. Begitu pun ada. Kalau tak ada, kadang-kadang songkok dia tu sudah dimakan, dilipas dah. Tak peduli, dia makan, dia datang juga. Sebab orang Melayu ni kalau tak pakai songkok, dia rasa segan nak masuk dalam majlis. Dulu-dululah, bukan orang Melayu sekarang, dulu begitu. Saya ingat lagi orang tua-tua ada buat, saya budak-budak lagi. Apa tujuannya? Tujuannya nak mengajak masyarakat tu supaya mengucap la ilaha illallah itu. Itu utama sekali. Dia duduk situ, takkan dia tak boleh sebut la ilaha illallah. Dia pun hanguk samalah. Goyang-goyang badan dia. Dalam hadis mengatakan kalau kita goyang badan ni, Allah setiap gerakan sendi kita itu menjadi saksi kita sudah mengucap la ilaha illallah. Hanya main-main. Tapi adalah tertib dia tu. Kalau di Kelantan pula saya tengok dia zikir, ada tarekat mana tak tahulah. Kepalanya sampai ke lantai sebelah sini pun hampir sampai. Dia kuat sangat.
terpulang kepada dia lah. Kita jangan ada salah dia, hak dia. Kalau pergi ke masjid lah hari Jumaat tu, tengok fikir lenggoknya, dia ada tarekat dia tu. Ini kita tak ada tarekat, amalan biasa saja. Gerak mesti jadi bergeraknya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang macam-macam lah, anggap gini pada. Setiap pergerakan itu Allah kata jadi sendi-sendi kita tu jadi saksi di hari kiamat nanti kita telah beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab-kitab tersebutlah begitu. Saya tak ingatlah lafaz hadis tu. Jadi itulah muslimin dan muslimat, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Dia ajak orang. Kita pun buat lagi tak? Ada tahlil di masjid hari malam Jumaat. Alah, itu dia dah tu. Ya, buat teruskan. Kalau sekali-sekala nak buat malam Jumaat tu, nak buat forum, nak buat pengajian, ceramah umum, itu tak jadi masalah. Tinggal dulu buat yang ni dulu. Tu kaedah dia. Wallahu alam. Jangan perwajibkan pula, nanti letih kita pula. Wallahu alam. Kita sambung akan datang insya-Allah pada menyatakan perhimpunan dengan sahabat. Macam mana kita nak mencari sahabat yang patut kita buat sahabat sebenarnya. Wallahu a'lam akan datang. Jadi kita berhenti sekat ni. Mohon maaf suara saya pun tak berapa sihat lagi. Kita akhiri dengan mohon maaf. Aku lakukan hadza li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu